Okay, Assalamualaikum, salam Sabtu. Hari ini 24 Oktober 2020, 1.30 minit petang. Okay, kita sambung lagi. Kali ini saya nak bagi tajuk dia Moving Average sebagai Dynamic Support dan Resistance. Kita biasanya lah kalau kita sebut support dan resistance, kita akan buat berdasarkan rupa bentuk carta pada ketika itu. Contohlah macam sini, 95 sen, lepas tu kita ada sini RM1.32, mungkin sini RM2.54, mungkin dekat sini, mungkin dekat sini. Ini support resistance yang paling asas, di mana kita letak tanda-tanda harga. Jadi resistance, dia naik atas jadi resistance, turun jadi support, naik resistance, break, support, resistance, break, resistance, jadi support balik, tembus support balik pada arah yang sama sini. Okay, ini support resistance yang boleh dikatakan kekal lah. Kalau kita tandakan tu, kita akan cuba kekalkan, dan kemungkinan besar di masa akan datang harga akan beri reaksi pada arah-arah tu. Jadi dia lebih kata kekal. Super juga dengan trend line. Kalau kita buat satu trend line, kalau kita buat dari sini, kita lukis pada permulaan sini sampai sini, dan kita akan cuba tinggalkan trend line tu untuk di masa akan datang. Super juga kalau kita buat trend line menurun. Jadi untuk dua tadi, yang garisan melintang ataupun garisan yang support resistance jenis melintang dan juga jenis menurun, selalunya dia kekal. Kita jarang ubah lah. Untuk moving average juga, kita boleh guna dia sebagai support resistance. Dan kenapa dia panggil dynamic? Kerana pergerakannya berubah mengikut harga. Sebabkan sifat moving average tu sendiri yang mengikut harga. Sebabkan kita dah buat kiraan itu hari. Kiraan dia adalah berdasarkan purata berapa moving average yang kita pilih tu, dan dia diplotkan ataupun ditandakan pada carta, diikutlah harga. Diikut harga. So, katalah hari ni kita mulakan dengan 5 dululah. 5. So 5. Jadi dalam keadaan 5 ni, kenapa kita kata dia moving average dynamic, support resistance dan dynamic? Kita boleh buat, saya ambil contoh kawasan sini lah. Pada ketika harga ni masih di bawah, jadi moving average 5 ni akan jadi resistance. Sampailah ada perubahan harga, mula break ke atas. So bila dia dah break ke atas, yang merah ni atau 5 ni akan jadi support pula. Tugas kita untuk melihat kalau betul jadi support, kuat, dia mampu bertahan atau tak. So, kalau dia lepas balik, mampu bertahan ke tak. Kalau dia lepas balik, kalau dia turun, mampu bertahan ke tak. Jadi samalah, sampailah seterus-terusnya lah. Bila harga tu mula turun ke bawah, sifat moving average tu sendiri, untuk kalau kata kita ambil yang ni 5, dia dah bertukar sifat. Kita boleh gunakan moving average tu sebagai support resistance. Cuma selalu orang panggil dia sebagai dynamic support dan resistance. Okay, ini kita pakai 5. Contoh kalau kita tukar ke 10 pula, mana kita besarkan lagi nombor dia. Okay. So, ni 10. Berbanding dengan 5 tadi, di mana 10, macam kita dah tengok video minggu lepas, dia semakin jauh daripada, dia agak jauh lah daripada harga. Jadi kalau kita gunakan 10 pula, kemungkinan besar kita tak adalah macam 5 tadi tu, asyik banyak kejap jadi, kejap tak. Jadi kalau kata 10, mungkin lebih lama sikit lah. Maknanya sebenarnya trend tu ni sampai sini 3 bulan. Kita selalunya risau 1 hari 2 hari, tapi sebenarnya trend tu 3 bulan. Jadi kita perlukan moving average yang lebih lama lah kalau kata nak
nak follow the trend kan. Kalau saya tukar kepada satu lagi, katalah 50, dia semakin jauh, dia semakin jauh. Tapi kalau kita perasan, kita perhatikan betul-betul, ada chart yang memang ada ketikanya dia betul-betul hormat pada moving average ni. Kadang-kadang dia menjadikan support. Ini stok naik. Jadi kalau kita tengok stok yang menurun, dia jadi resistant, jadi resistant sampai kat sini, dia berjaya break, turun balik. Tapi tak turun lagi bawah dan mula bertukar fungsi daripada resistant, sekarang dia dah jadi support. Support. Okey, itu konsep asas support, dynamic support dan resistance. Kalau nak tukar lagi jauh nombor pun boleh. Tapi itulah, kena ingat semakin jauh nombor yang kita letak, semakin jauh lah daripada ni. Kalau katalah kita nak pakai 200 lah, contoh 200. Nampak jauh gila lah. Lagi jauh 200. Kalau katalah kita nak beli, dia dah break, kita nak tunggu sampai sini, rasanya hampir 8 bulan kita tak trade chart ni. Semata-mata nak tunggu, dia dah break ni, saya nak tunggu dia jadi support pula. Jadi pemilihan nombor tu bergantung pada kita punya tempoh masa untuk trade. Jangan kita trade hari-hari, tengok chart hari-hari, tapi kita gunakan 200 ni sebagai aras untuk kita beli kalau dia melantun. Mau 8 bulan tak trade. Okey. Okey, bila kita sebut support resistance tu, dia bukan sekadar aras harga tetap Contoh macam ni kan, 83 sen. Tak semestinya tepat 83 sen. Kita kata benda tu sebagai area ataupun aras-aras yang kita boleh jadikan dia satu kawasan yang dirasakan sesuai untuk kita trade. Okay. Jadi kalau kita pakai moving average, katalah kita perlukan 2 moving average. Jadi saya pilih tadi, kita ambil 5 dan 10. 5 dan 10. Jadi kita boleh, sini tak cantik, saya nak tunjuk. Dia nak tunjuk bagi cantik. Okey. Jadi bila kita menggunakan 2 moving average, dalam kes ni saya pakai 5 dan 10 ni. Kalau tak perasan apa moving average saya pakai, boleh tengok kat sini. Nampak tu, merah 5, biru 10. Dalam keadaan dia menaik, sebab tadi kan kita kata kita nak jadikan moving average sebagai support dan resistance. Jadi bila kata harga sedang menaik, moving average ni pun dah cantik, maknanya yang kecil lebih ke atas, yang lebih besar nombornya di bawah. Ketika harga mula masuk di dalam kawasan yang ni, dia akan bila trending, moving average ni bila trending, moving average ni akan beri ruang kosong di dalam dia. Ada ruang-ruang kosong. Jadi kita boleh gunakan ruang-ruang kosong di dalam kangkangan moving average ni sebagai aras. Saya tak panggil dia sokongan lah, saya panggil dia lebih kepada aras macam pullback. Dia naik, dia pullback. Dia naik, dia pullback. Dia naik dan pullback. Jadi sebenarnya pullback tu pun kan kita kata aras macam sokongan jugalah ketika harga sedang naik. Kalau harga sedang turun, payah juga chart yang tengah naik ni tunjuk yang turun. Sekejap. Saya cari yang turun betul-betul teruk. Okey, ini. Sama juga ketika harga sedang menurun dan moving average ni pula dah terbalik, yang mana di rendah lebih kat bawah, yang moving lebih tinggi kat atas. Jadi setiap kali harga menurun, trending dan dia masuk balik dalam kawasan ruang-ruang kosong ni, ini adalah aras pullback juga. Tapi pullback dia turun, dia pullback, kemungkinan besar dia turun lagi. Turun balik. Dia pullback dan kita turun. Sampailah dia mula bertukar arah. Okey, faham ya? Dia sebenarnya
konsep dia simple. Bukanlah simple sangat. Dia kalau kita faham konsep yang ketika sedang menaik, ketika sedang menaik, konsep yang sama boleh dipakai ketika harga sedang menurun. Menurun. Sama je konsep dia. Fahamkan konsep. Faham yang naik, insyaAllah kalau menurun pun kita akan dapat faham juga. Okay. Ini saya pakai 5 dan 10. Macam kita dah tahu kalau 5, 10 ni kan nombor dia agak-agak kecil. Jadi mungkin kita nak tukar 5 dengan 200 ni. Sekejap. Tak nak, saya nak pakai 10, 20. 10, 20. Supaya nampak lebih ruang, maknanya kita beri lebih ruang pada trend tu. Kalau kata trend ni tadi perlukan 3 bulan, jadi dalam masa 3 bulan tu, kalau kata dia cuba masuk dalam ni, kita cubalah menunggu dalam area-area ni. Sampailah dia dah tak jadi. Sebab apa, bila kita cuba, harga dah masuk dalam ruang-ruang kosong ni, kita boleh jadikan mungkin yang moving average lebih besar kat bawah ni sebagai stop loss. Stop loss. Contoh macam ni, jadikan ini sebagai stop loss. Tapi biasalah kalau kita dah beli kat sini kan, dia naik 3 hari naik berturut-turut, kita dah jual lah. Takkan kita nak tunggu sampai dia terbawah balik. Beli kat sini, jual kat sini agak tak berapa tak berapa buat penat je lah kan. At least lah kalau kita nampak harga sedang menaik, lepas tu kita rasa macam nanti dululah bila nak beli. Okey, bila nak beli waktu harga tu dah mula menurun ke bawah moving average ni. Itu kita bagi pullback. Dan area-area dalam kangkangan antara dua moving average ni, kita boleh jadikan dia arah sokongan ataupun arah pullback lah untuk kita mencuba nasib. Dan seperti biasa, benda ni kalau kata kita jumpa dia sedang begini, harga tak ke mana, dia masih lagi di dalam keadaan sideways, memang signal-signal untuk moving average tak boleh pakai. Langsung tak boleh pakai. Kita tak boleh guna untuk bersilang beli, bersilang jual, tak. Sebab dia dalam keadaan yang tidak ada trend. Kita tak pakai pun moving average ketika harga sedang melintang ni. Kita pakai indikator lain. Okey, itu saja untuk minggu ni. Dan saya tambah lagi satu untuk yang terakhir. Satu lagi lah, ini yang selalu diguna. Kita pakai satu lah. Okey, katalah saya ambil 10 lah. Semakin jauh antara jarak moving average dengan harga ketika itu, menunjukkan harga tu kemungkinan besar dalam keadaan overbought ataupun terlebih beli. Semakin jauh dia meninggalkan moving average, semakin jauh. Ni kalau untuk yang itu kita jarang pakai nombor-nombor kecil. Biasa kita pakai katalah 20, maknanya 10 ataupun 20 ke atas. Semakin jauh dia menjarakkan diri harga pada ketika itu daripada moving average, ada kemungkinan besar dia akan pullback balik. Macam orang kata, alamak dah tinggi tunggu. Untuk yang itu kita tak pakai 5 jangan pakai 5 pula, sebab 5 tu kalau pakai kat daily dia terlalu cepat. Contoh macam ni, kita sebenarnya boleh buat kiraan. Contohlah kita ambil nilai moving average yang ni dan kita buat kiraan dengan harga tertinggi. Ambil harga tinggi, tolak dengan harga ni, bahagi apa semua, kita dapat peratus berapa jauh dia pergi. Jadi semakin jauh dia dari moving average, ada kemungkinan besar dia akan berada dalam keadaan overbought, dan kita dah boleh bersedia lah untuk masa ni mungkin dah boleh buat profit taking sampailah dia datang balik. Datang balik baru kita cuba sekali lagi. So ni berapa? 20 dengan 10. Ya, padam lah. 10, 20. Kalau saya pakai 5 pun boleh juga lah. Tapi
Kalau kata nak kira yang jarak jauh antara moving average dengan tu, jangan pakai 5 lah. 5 tu terlalu dekat. Contoh yang satu lagi MACD kan. Semakin jauh dia dengan moving average, semakin jauh pada ketika ni lah. Pada ketika ni. Sebab kita kena ingat harga kalau nak naik kan dia selalu buat zigzag. Kenapa dia buat zigzag? Sebab ada ketikanya bila dia dah break sampai satu tahap, orang nak ambil profit. Jadi jual. So, kenapa dia ada pullback? Sebab orang yang tertinggal beli kat breakout ni, dia mau standby kat sini pula. So beli. So kenapa dekat atas ni patah balik? Biasalah ada orang nak ambil profit, turun. Lepas tu kat bawah ni siapa pula? Sebab orang yang tertinggal nak beli masa breakout ni, dia orang masuk balik beli. So konsep yang sama, sebab harga tu bergerak begitu, kita gunakan moving average lah untuk mencari kawasan yang di bawah ni kalau kata kita terlepas yang breakout. Dan kalau kata harga tu jenis terus naik, apa pun dia tak buat, ini yang kita kata semakin jauh dia daripada moving average, ada kemungkinan besar esok kalau dia turun pun begitu juga. Pernah dengar orang kata kalau naik tegak, turun pun terus, turun pun tegak. Inilah contoh dia. Jadi kalau kata kita nak bersedia ataupun kita rasa macam apa benda yang kita boleh jadikan panduan, jarak antara moving average ni dengan harga yang paling tinggi yang dia buat. Semakin jauh, kita selalu orang panggil dia dah overbought lah. Kita boleh pakai oscillator untuk tentukan dia overbought ke tak. Contoh macam ni dia semakin jauh makin tinggi. Tapi ini tak cantik sangat. Sekejap. Dia dah berapa kali buat seronok dia buat. Okay, ni saya rasa ramai yang pada ketika ni. Kalau ada satu harga yang terus naik berterusan tanpa ada berhenti dan semakin jauh dia daripada moving average, kalau kata yang biru ni 20 lah, selalu kadang-kadang orang pakai 20 lah, kita ambil common lah 20. Semakin jauh dia daripada 20, kita dah ready lah untuk just ambil lah profit separuh ke, selalu ambil separuh lah. Kita tak nak kalau tiba-tiba dia terkejut macam ni Okay, lagi dah 17 minit saya kena tamatkan video. Pasal dynamic support resistance ataupun kawasan-kawasan yang tadi orang kata kita boleh buat sebagai pullback punya area, tetap bergantung pada mood market ataupun berapa ramai yang setuju area ni sebagai kawasan untuk beli. Semakin ramai yang percaya kawasan ni untuk beli, insya-Allah kemungkinan dia akan ada perubahan. Kalau tak ramai yang percaya sini nak beli, untuk beli memang kita tak nampak lah dia nak naik. Sebab apa? Bila kita trading ni dia bergantung pada orang yang nak membeli tu. Kalau ramai yang percaya gunakan 10-20, menjadilah dia. Kalau ramai yang percaya guna 5 dan 10, jadilah dia. Dia bukannya orang kata, kalau saya kata pakai 10-20 ni confirm tak ada. Kalau ramai yang guna, dia percayalah. Sama dia macam Fibonacci jugalah. Kalau kita buat Fibonacci, arah-arah Fibonacci, kita buat kan, kita ada arah Fibonacci. Kalau ramai yang percaya, kat sini stop dan beli, dia, harga tu akan stop dan berhentilah daripada turun. Kalau tak ramai yang percaya, tak adalah. Jadi kita sebenarnya bila kita buat biasanya kita kalau boleh kita nak sealiran dengan trend market ni. Kalau bila orang nak beli tu dia ada waktu dia akan pause kejap. Okay, masa dah nak habis. Itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Dan saya minta maaf sekali lagi kalau ada salah silap. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.